Harta orang kena anggap amanah, bukannya anggap orang punya tu kita punya. Ingat tak Husam bin Nuh, mertuan ni posan, Husam bin Nuh posan ke hamba dia nama Mubarak. Wahai Mubarak, kau jaga ladang aku ni, ladang buah aku ni. Aku nak outstation 3 bulan. Kau jaga ladang ni. Baik tuan, dia pun jagalah ladang tu. Lepas 3 bulan Husam bin Nuh balik, dia tanya, wahai Mubarak, kau potik sekarang 3 biji buah paling manis kau bagi kat aku. Husam bin Nuh pun makan buah pertama masam, makan buah kedua masam, makan buah ketiga pun masam. Oi Mubarak, marah Husam. 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah aku ni, takkan kau tak tahu mana manis mana masam? Mubarak kata, demi Allah, kau posan ke aku suruh jaga ladang buah, kau tak pernah suruh aku rasa. Tengok ayat ni. Cuba kalau kita diminta menjaga kebun dusun durian yang sedang beri berbuah, agak-agak tahu tak kita mana yang sadap. Bukan tahu dah sebakul-sebakul bawa balik rumah ni, kebetulan kau nak jaga kebun orang. Gasolah gaso, jangan tak gaso. Nampak tu sendiri kadang-kadang kan. Nak pula harta yang bukan milik kita, jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak kepada semua bahagia orang-orang Kuwait, pusat zakat wilayah. Itu juga tenaga-tenaga penggerak, pemimpin-pemimpin daripada Surau Nur Hidayah, Kampung Melayu, Frame Kepong, pemimpin-pemimpin semua peringkat yang berkesempatan hadir, kemudian semualah yang terlibat pada hari ini. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada pagi yang berbahagia ini. Hari ini jalan longang sebab cuti, dan masa cuti ni kita buat program kan, terbaiklah tu. Ramai orang nak tengok Samsul debat pagi ni, tapi duduk je jauh, macam tak sudi je kan, macam tu lah ayat. Hari ni macam mana pun ialah amanahnya untuk ceramahnya berkaitan dengan Maulidur Rasul, yang mana hari kelahiran Nabi. Nabi ni special, Nabi kita ni special, the one and only. Dalam bahasa orang Kepong, the one and only, terbaik. Apa kita boleh cakap? Istimewa. Apa kita boleh cakap? Dan satu-satunya manusia yang kita celebrate birthday ni walaupun dia dah lama tak ada. Orang lain kalau kita buat macam tu, tak sewel gila sebut ke orang kan? Tapi kalau celebrate birthday Nabi, tak ada hal, sebab dia hebat kan. Cubalah buat birthday, kita panggil orang jiran pun datang kan, keluar kek kan, Allah selamatkan kamu, buat keluar kek, potong bagi kat mana. Birthday boy dah lama meninggal lah, memang gila ke apa orang. Tapi kalau Nabi kita tak ada yang gila, tak ada yang pelik, sebab Nabi kita hebat. Dan dah ada orang buat ceramah maulud daripada bulan lepas, bulan ni, semalam kan, besok pun ada, minggu depan pun ada lagi. Saya ceramah di Johor lagi pula, sepanjang tahun maulud, selagi belum puasa maulud. Tu di Johor kan. Jadi mana kata tak ada deadline dia, tak ada deadline. Dan macam yang selalu saya cakap, watak hero berubah-ubah, hero Hindustan berubah-ubah. Amitabh Bachchan pun jadi atuk dah, dulu jadi hero, dah jadi atuk dah kan. Cerita Tamil MGR mati dah, tukar dah hero Tamil baru dah. Hero Melayu Rosyam Noh pun melakon jadi bapak dah sekarang kan.
Tapi kalau panggil penceramah, kalau cerita lah apa tajuk sekalipun di surau di masjid, watak utamanya tetap Nabi kita. Cerita pasal puasa, Nabi kita kat yang terbaik. Cerita pasal bulan Syakban, Rajab, Nabi kita juga. Cerita pasal raya, Nabi kita juga. Semua tanya, Nabi macam mana? Nabi buat apa? Nabi macam mana? Nabi macam mana? Semua Nabi. Dan disebutkan dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Definite. Itu adalah ayat yang tepat, mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Mana tak ada klausa. Contohlah kita cakap Syamsul Debat ni antara yang boleh ceramah lah. Antara yang boleh ceramah maknanya ada lagi tak orang boleh ceramah? Ada. Tapi bila dia sebut uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, dah tutup. Tak ada lagi dah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Tak ada dah contoh ikutan bajet-bajet baik, tak ada. Contoh ikutan macam baik lah, tapi nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah, tak ada. Contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kita tahu. Faham kan? Faham tak sangat ni? Jadi sekianlah ceramah ni, bukan susah sangat kan? Kan payah mana tiap-tiap tahun dengar ceramah kan? Penceramah macam-macam penceramah datanglah kat Surau Nur Hidayah. Surau pun dah lah cahaya hidayah lah. Kan? Tiap-tiap tahun ada penceramah. Penceramah bertukar-tukar setiap tahun. Kan? Tajuk macam-macam. Malam tadi saya ceramah maulud, tajuk ni kekasih kiriman Allah. Kemain kita tajuk. Semua tajuk. Contoh ikutan terbaik. Teladan yang terhebat. Contoh kan? Tajuk pun tukar-tukar. Yang tak bertukar, perangai. Itu masalah dia. Perangai orang yang mendengar kan? Termasuk yang bercakap ni. Kadang-kadang. Itu masalah dia. Kan? Jadi itu sebabnya kita ni manusia, ni nama pun insan, manusia, bahasa perkataan nasia, iaitu lupa. Manusia ni gemar lupa. Tu sebab kadang-kadang tiap-tiap tahun dengar apa, dah lah tu buat ceramah, kan dulu dah buat, tak kena buat lagi. Setiap hari dekat surau ni buat ceramah, bukan hari ni je. Setiap malam ada guru mengajar, kan? Guru berkitab, guru tak berkitab, guru takmir datang mau mengajar. Sebab apa? Nak mengingatkan kita yang selalu terlupa. Kan? Jadi Nabi pun pesan kat kita. Kalau kita tengok lah kan, Nabi sebelum Nabi wafat tu Nabi pesan juga lagi, ingat betul ke umat dia. Kenapa kita buat sambutan pada Rasul ni? Antaranya pertama, nak memerhatikan ibrah pengajaran dia sebalik apa yang Nabi perjuangkan dan apa yang Nabi korbankan. Nabi tak ada nak hidup mewah-mewah dah, tak ada, sebab fikir umat dia. Tapi kalau nak cakap Nabi miskin, tak juga. Kalau kita tengok Nabi miskin ke? Memang kita tengok cara hidup Nabi itu sederhana, low profile orang kata. Tapi Nabi kalau nak cakap Nabi miskin pun kita tak berani cakap. Sebab apa? Macam manalah Nabi miskin sedangkan tahap hari-hari Nabi tolong orang. Macam mana nak cakap? Kita ni yang banyak duit pun ada hari boleh tolong orang. Tolong nantilah, tak janjilah, tengoklah, tu ayat dia kita. Nabi ni tak pernah cakap tengok lu, tak ada. Nabi tak ada, bukannya manusia yang tengoklah dulu, tu bukan Nabi. Nantilah aku fikir lu, tak ada. Tu sebabnya kalau kita tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kan Nabi tu mengalami pembedahan hati sekali lagi tu. Kan dikeluarkan rasa was-was tu, tak ada dalam diri Nabi tu, tak ada. Nak baik ke tak nak baik? Kalau tak lah. Kalau boleh lah. Macam tu je Nabi kita. Kan? Jadi Nabi kita ni istimewa. Nabi ni sayang umat dia. Risau dia akan perihal umat dia. Dan kalau kita tengok Nabi ni, bila kata istimewanya Nabi ni, maka apa yang kita kena buat? Kita kena sayang Nabi. Asal lah sayang Nabi. Sebab Nabi sayang kita. La yu'minu ahadukum, Nabi itu tak beriman salah seorang antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi kamu mengasihi kedua ibu bapa kamu, anak-anak kamu dan manusia selainnya. Tapi tak kita macam tu, susah kan sayang bini lebih daripada yang lain. Macam mana? Suami handsome pula, tak dapat nak sayang tu, sayang suami lebih.
Orang tu dah ke surau dah, surau Nur Hidayah, hari-hari semayang kat surau Nur Hidayah. Daripada surau ni tak ada aircon sampai surau ada aircon. Daripada surau tak ada pintu automatik, dah ada pintu automatik. Kan? Mangan latuk dah sajuk aircon. Gitu kan. Dulu hari-hari pergi surau. Kahwin muda langsung tak datang lah. Makna sayang bini lebih. Sayang bini lebih. Bukan orang sini, tempat lain. Kadang-kadang ya dulu dah lama hidup membujang, isteri meninggal, dia hidup seorang. Orang rekomen, dia pun timur. Kalau dah jodoh, dia pun timur kahwin. Kahwin lawa pula bini. Bini nak cenia rambut lah. Macam tu kan. Hari-hari pula picit belakang, suap makan. La ilah. Tolong sarungkan. Gigi palsu. Bayangkan contoh lah kan. Punya baik ini servis lah kan. Itulah kan. Alah kau lah. Iyalah kan. Kalau jangan langsung tak pergi surau, janganlah macam tu. Tu sebabnya kalau sayang Nabi kena ditunjukkan dengan pengamalan. Tu sebab bila ada seorang Arab Badui kata, aku seorang beriman, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, dia kata. Nabi kata, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Kenapa pula? Kata Arab Badui itu tanya ke Nabi. Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Tapi nak mengaku mukmin ni tak boleh. Kau kena buktikan dengan perbuatan. Kita boleh lah ambil mikrofon ni beritahu Assalamualaikum pada semua penduduk-penduduk di sini, nak beritahu saya seorang Muslim. Berani kita. Tapi berani tak? Assalamualaikum semua. Setakat ni saya rasa saya paling beriman kat kampung Frame. Berani tak? Tak berani lah. Sebab mesti dibuktikan dengan perbuatan. Macam tu lah maksudnya. Jadi apakah perbuatan kita? Kenapa Nabi, macam mana kita nak kata Nabi sayang kita? Kita tengok Nabi. Nabi dengar umat ni masuk neraka pun Nabi menangis. Nabi menangis, Nabi tak tidur, Nabi tak makan. Sedih mikirkan nasib umat dia bila dengar umat dia ada yang masuk neraka. Nabi kita dapat soalan bocor. Waktu peristiwa Isra' Mi'raj tu, Nabi dapat soalan bocor. Dia tengok dalam neraka siapa, tengok dalam syurga mana orang tak semayang macam mana, orang tak bayar zakat macam mana, orang makan harta anak yatim macam mana, orang berzina macam mana, kan, orang tak amanah macam mana. Semua Nabi dah tengok. Tu yang Nabi beria nak menyelamatkan umat dia tu. Selagi mana nak bajak masuk kepada Islam untuk selamat. Dan kita besok akhirat besok kita akan cari apa dengan Nabi ni? Apa yang kita nak dengan Nabi ni pada akhirat besok? Apa kita nak? Syafiqah apa? Syafaat. Okey. Yang salah sebut. Syafiqah pula kan. Cari syafaat. Kan? Syafaat ni ada berapa jenis? Antaranya dapat masuk syurga tanpa hisab. Tu 70,000, 70,000 buat lagi 70,000, 70,000 buat lagi 70,000, 3 layers. Kalau kita tak masuk dalam golongan tu, rugi kita. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tu. Amin. Golongan yang kedua, dia dapat keringanan di padang mahsyar. Golongan yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Dah masuk dalam neraka. Tapi disebabkan ada secebis, sekelumit keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita, masukkan ke dalam syurga. Kalau yang itu pun tak dapat, baru nantilah jadi orang. Kan? Sesiok lah hidup. Kalau yang tu pun tak ada, sekelumit pun ada. Tak ada. Kan? Ada tak orang macam tu? Ada. Tanda-tandanya apa? Dia benci Islam. Tanda-tandanya apa? Dia main-mainkan Islam. Tanda-tandanya apa? Saya hafal 15 juzuk. Tapi saya free hands, buka baju, buka. Jadi saya berani cakap lah, orang tu tak hafal 15 juzuk tu dah. Orang kalau hafal 15 juzuk tak macam tu perangai dah. Barangkali dia gagal membezakan antara juzuk dan huruf. Jangan-jangan ni 15 huruf je. Tak maaf cakap lah, saya tak kira dah lantar lah kau. Macam tu lah kan. Jadi Nabi kata kalau sayang dia macam mana? Nabi kata faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Macam penyanyi dulu-dulu kan, kalau suka ke orang tu kan dia buat lagu nama orang tu, dia sabut nama orang. Zai Suzana, suka dekat Suzana tu. Siti Haida.
Zalika, suka dekat Zalika. Malina, suka budak India ke budak Melayu. Kan? Pemira Edora Tiara. Oh, Tiara. Sekarang kan. Betul tak? Iya. Mana ada nama Samsul Debat? Tak ada. Aku Samsul Debat tak ada. Tak laku tu. Kan? Tapi sebut nama Nabi kita. Caranya apa? Selawat. Itu salah satu kita buat maulud. Kalau tak sebab maulud, belum tentu lagi orang selawat sendiri kat rumah, belum tentu lagi. Kadang-kadang orang perempuan tunggu terperanjat baru dia selawat. Terperanjat nampak laki balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa bila balik? Dapat sekotul. Kan? Kalau tak terperanjat, tak ada lah dah. Kan? Selawat. Selawat ni apa? Selawat ni apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kan? Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tanya makcik tu, cik, selawat apa? Makcik kat Pilah ni jawab tahu, nak ceramah-ceramah lah, tanya pula. Marah pula kita. Kono penceramah. Jadi penceramah kalau dia tanya, dia jawab balik. Selawat tu apa? Selawat itu adalah mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Itulah dia selawat. Itu sebab Nabi kata, kalau sekali kamu berselawat pada aku, 10 kali Allah dan malaikat berselawat ke atas kamu. Maknanya bukan nak letak semua level dengan Nabi, tapi Nabi beritahu Allah dan malaikat mendoakan keselamatan kesejahteraan kita. Itu cerita bagi faham. Dan Nabi sebut, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Konolah selawat banyak. Kan? Tak kisahlah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ya Nabi salamun alaik. Itu sedih sikit lah. Atau apa lagi? Sallallahu ala Muhammad. Sambil bawa banting. Perkampungan Melayu frame kepung. Bawa. Dia satu grup berarak. Ada orang cakap, apa hal lah buat banting ni, zaman Nabi tak buat pun. Tak, kita nak tunjuk tulisan tu maksud hati kita. Rasulullah teladan terbaik. Rasulullah ikon terbaik antara bangsa dunia. Contohlah kan kita tulis tu kan. Yang pegang tu adalah pegang borek selawat pula. Besar pahala. Nampak macam tu lah. Yang belakang tu melenggang kan, dapat baju baru. Kan, tompas papan kat nilai 3. Contohlah kan. Sampai tu sibuk. Tahun ni tak payah beli baju raya. Lepas tu dia pandang dalam tim tu, dia tak sekampung kan dia. Tak ada. Okey lah tu. Takut sama lah baju kan. Macam tu lah. Betul. Selawat ke atas Nabi. Ataupun Alfa sallu ala Nabi khatamur rusulil kiram. 1000 selawat ke atas Nabi, Nabi yang terakhir yang mulia. Tapi ada dia punya lirik dia. Ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji malam pengiran kang gawe langit bumi ne. Faham tak? Saya pun tak faham. Tu selawat syair Jawa namanya. Tengok dalam YouTube selawat syair Jawa. Sedap. Dia ada maksud dekat situ. Memuji Nabi. Kan? Iya. Betul. Rupa-rupanya kat zaman Nabi dulu, zaman sahabat, ada seorang sahabat ni dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Bila dia pandang Nabi, Nabi memalingkan wajah Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Kau marah aku ke? Tak, aku tak marah kau. Tapi aku tak kenal kau siapa. Macam manalah kau tak kenal aku siapa? Bukankah ramai orang menyatakan kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Memang betul aku kenal umat aku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau. Siapa? Kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku.
terjaga dia daripada tidur, menangis. Bulan Ihsan itu dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi tak kurang 50 kali sehari. Selang beberapa minggu dia bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Kena selawat. Okay. Dan Nabi juga sebut al-bakhil. Al-bakhil, apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Orang kampung Melayu frame ni pandai Arab. Tanya bakhil, tahu dia kedekut belajar dengan Ustaz Piramli dalam kitab Labu-Labi. Kan? Ataupun belajar dengan Usil Lemboyang, saudara unta leher panjang. Kan? Jadi betul lah tu, bakhil tu kedekut. Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang paling kedekut adalah bila dia sebut nama aku, dia tak berselawat. Itulah orang paling kedekut. Kenapa? Kenapa? Salah satu daripada hujah dia digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, buah tajuk Mahabbah Kecintaan kepada Rasul. Digambarkan malaikat tu kepala dia sampai bawah arasy Allah. Tinggi tu. Kepala sampai bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah tutup bahagian timur bumi. Dan bulu-bulu pada sayap itu jumlahnya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tak besar? No. Not yet. Oh, cik. Bukan, itu bukan malaikat yang paling besar, tu dikatakan saiz yang paling kecil sekali tu. Tu belum malaikat yang jaga neraka, jaga syurga, belum Israfil lagi, belum malaikat maut, lagi besar. Tapi itu pun dah cukup besar kat kita, betul? Dan digambarkan kalau sekali kita berselawat ke atas Nabi, malaikat yang saiz tadi itu Allah perintahkan menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Bila menyelam ke dalam lautan nur tu, dia naik balik, dia kibaskan sayap dia. Bila dia kibas sayap, akan menitislah titisan nur pada setiap bulu-bulu yang banyak tadi. Faham tak ni? Teknikal ni. Bila menitis, setiap satu titisan pada bulu-bulu yang banyak tadi, itulah jumlahnya. Malaikat memohon keampunan dan mendoakan kesejahteraan orang yang berselawat dengan tahap sekali selawat. Maka betul tak kedekut kalau tak selawat? Betul. Bukan kodokut, bapak kodokut contoh ayat awal 9 cakap. Ataupun istilah tahu kodomut. Kodokut campur komut. Kodomut, kodokut betul-betul. Harta hidung masin tu bersikit-sikit itu memang kodokut betul-betul lah. Macam tu. Jangan kita kedekut, selalu sebut nama Nabi. Kan? Bayangkan kita kena abang zaman Nabi Musa lagi. Nabi Musa berbual dengan Allah. Allah bagi tahu, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan kumasukkan dia ke dalam api neraka. Nabi Musa pun tanya, Ahmad ni siapa? Rupa-rupanya Nabi kita di langit namanya digelar sebagai Ahmad, di dunia disebut Muhammad. Jadi siapa yang nama Ahmad sini boleh panggil elok. Itu nama Nabi tu. Ya, Ahmad. Tak kira lah Ahmad Tayar ke, Ahmad Kodai ke, Ahmad Kuih ke, Ahmad Simpang, Ahmad Selekoh, Ahmad Lorong Limo, tak kira lah. Ahmad nama tu nama Nabi boleh panggil elok-elok. Ya. Begitu juga yang kedua, kalau kita ni sayang Nabi, kita buat apa Nabi suruh, tinggal apa Nabi larang. Sebagai contoh, kita tengok dalam khutbah takhir Nabi. Saya suka tengok khutbah takhir Nabi. Nabi pesan apa? Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang aku nak sampaikan. Masa tu Nabi dah tak larat dah masa tu, ikutkan. Dengarlah apa aku nak sampaikan. Aku tak mengetahui apakah aku dapat lagi bertemu dengan kamu lagi di masa akan datang selepas tahun ini. Oleh itu, dengar dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikan lagi kepada orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Ada pandangan menyatakan Nabi wafat 6 bulan selepas itu. Ada yang katakan antara 6 bulan hingga ke 2 tahun selepas itu Nabi wafat.
Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Ingat tu, harta orang kena anggap amanah, bukannya anggap orang punya tu kita punya. Ingat tak Husam bin Nuh, mertuan Posan, Husam bin Nuh Posan ke hamba dia nama Mubarak. Wahai Mubarak, kau jaga ladang aku ni, ladang buah aku ni. Aku nak outstation 3 bulan. Kau jaga ladang ni. Baik tuan. Dia pun jagalah ladang tu. Lepas 3 bulan Husam bin Nuh balik. Dia tanya, wahai Mubarak, kau potik sekarang 3 biji buah paling manis kau bagi kat aku. Husam bin Nuh pun makan. Buah pertama masam, makan buah kedua masam, makan buah ketiga pun masam. Oi Mubarak, marah Husam. 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah aku ni, takkan kau tak tahu mana manis mana masam? Mubarak kata, demi Allah, kau posan ke aku suruh jaga ladang buah, kau tak pernah suruh aku rasa. Tengok ayat ni. Cuba kalau kita dia minta menjaga kebun dusun durian yang sedang beri buah, agak-agak tahu tak kita mana yang sadap. Bukan tahu dah, sebakul-sebakul bawa balik rumah. Ni kebetulan kono jaga kebun orang. Gasolah gaso, jangan tak gaso. Nampak tu. Sendiri kadang-kadang kan. Nak pula harta yang bukan milik kita. Jaga. Kembalikan harta ni, amanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Yang hidup pastikan mati. Yang takut mati pun mati, yang berani mati pun mati. Tak boleh tangguh, ya. Orang yang muda, jangan kita terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Kita nampak orang tu mengelotang-gelotang, ngigil-ngigil jalan, rasa tak lama. Jangan cakap. Yang togak elok sehat, tidur tak bangun-bangun, mati. Apa itu keluarlah teori orang perempuan. Patutlah semalam dalam ceramah tu dia diam aja. Nak mati rupanya. Keluar teori. Aku dah cakap jangan duduk kat tiang tu. Ada pula satu tiang yang tak boleh tu. Contoh, bukan sini, tempat lain janganlah beralih. Ni contoh ni. Contoh kan. Tak ada sebab tiang lah. Orang matilah. Tentu kan. Kan? Dan Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan melibatkan riba dibatalkan, dihentikan mulai sekarang. Jadi cek balik. Kadang-kadang kita kerja, kita tengok akaun bank kita, gaji kita dekat akaun mana. Cek balik. Betul kan? Kalau betul terlibat dengan akaun yang melibatkan riba, so tukar. Tu tanggungjawab kita. Sekarang ni sekapi-kapi bank pun ada produk perbankan Islam ni. Semua dah ada. Hong Leong Bank pun ada produk perbankan Islam sekarang ni. Dia buat juga. Malahan yang suka dengan perbankan Islam sekarang ni, ramai yang sahabat kita yang bukan Islam pun suka. Sebab dia pun faham betapa adilnya sistem Islam. Adalah orang Melayu yang lahir bulan ni cakap, memanglah sistem perbankan Islam tu tak ada interest, tapi charge perkhidmatan dia tu tinggi. Baik pakai bank biasa. Suruh orang tu mengucap balik semula. Gila. Tak faham bahasa. Memanglah dia nampak macam tinggi, tapi dia tetap. Daripada orang lain tu spekulat, kejap naik, jap turun, suka dia ya. Dan lepas tu menindas. Kan? Tu dia. Tu tajuk lain lah. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi tak pernah menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Kan? Tengah-tengah nengok drama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamak, nanti lalu. Tunggulah drama tu habis dulu. Apa ku abadikan cintaku macam mana? Cintaku milikmu macam mana tu? Alah Zamarul Isyam tu lah. Alah. Orang perempuan mulalah tak mengaku, nyampah aku kan? Betul lah, orang sini tak, orang tempat lain. Suamiku seorang pendosa.
risik pada hati. Kesian Haifa kan, wah di korban. Dia tak. Dia kata tak. Allahu Akbar. Nanti lalu tunggu iklan. Iklan kan semayang. Sekali iklan. Pergi semayang. Lagi dia ambil uduk. Cepat semayang. Tengah semayang, tengah bisikan lagi. Macam, dia kata, macam dah habis je iklan. Langsung semayang maghrib 1 rakaat. Kan gila baju. Ataupun dia kita naik motor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamak, dah azan dah. Kalau kabut kita pakai. Lepas tu dengar. Bisikan ni setan ni. Relax lah. Yang penting kau pergi. Sabar. Buat apa dia kejar-kejar, kan jadi apa-apa kan susah. Tengok setan. Lah. Dia pun slowkan balik. Dia slow. Tadi nak kejar tadi. Slow. Lepas tu dia start motor. Allahu Akbar. Dia dah dengar. Dengar dekat mic tu. Imam dah angkat takbir dah. Tak apa. Lambat-lambat pun kau pergi. Orang tu langsung tak pergi. Sampai ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang nak bagi salam. Tak apa. Kan kau salam je semua orang. Orang kan tahu pun kau tak semayang. Lagi dahsyat. Langsung tak semayang. Itu kerja setan tu. Nampak? Ya. Wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri kamu, mereka juga punya hak ke atas kamu. Sekiranya kamu menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak memberikan makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Maknanya bagi nafkah pada isteri dengan suasana kasih sayang. Bukan terpaksa, nah ambil puas hati kau. Bukan macam tu. Ni sayang, duit bulan ni. Orang lelaki tak boleh siapkan makanan dengan pakaian pada isteri. Sebab taste diorang ni tak sama dengan kita. Kebanyakan kita bagi duit, pandailah kau nak beli baju apa. Kan bila kita bagi duit, dia sebut tu, abang tak pernah pun beli pakaian untuk saya. Aku bagi duit ke kau tu apa? Belilah apa kau nak beli. Kan? Macam tu. Tapi suami kena beritahu lah jelas-jelas, ni duit nafkah untuk bulan ni. Pandailah nak beli baju, kau nak beli apa, kau belilah. Contoh, itulah teragak nak beli Thermomix. Spesifik lah tu. Orang tengok dah mula bincang dah Thermomix tu. Macam-macam dia dah mula bincang kan cakap tu. Oven lah, nak beli tu lah, nak beli ketuhak gelombang mikro lah. Macam tu lah kan, macam-macam. Tak kisahlah, bagilah nafkah ikut kemampuan kan. Tapi yang ayat ni, berilah dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembut terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Orang perempuan dia bising-bising pun dia setia. Dia tunggu kat rumah kan, kita balik. Dan orang perempuan pula kan pun kena lemah lembut juga kat suami. Dan bila telah disempurnakan hak kamu, dan kamu tidak boleh sama sekali memasukkan orang yang tidak suami sukai ke dalam rumah dan dilarang melakukan zina. Ingat orang perempuan, ya, elok-elok dengan suami. Suami elok-elok dengan isteri, isteri pun elok-elok dengan suami. Kadang suami ni muka teruk yang pergi kat surau Nur Hidayah tu, muka macam ni, hari-hari kena balun dengan bini. Birat lambam kena kat bini, lambat balik pahal rumah bini. Dan biniku seorang gangster. Dia sound lelaki dia. Suami balik lambat, imam ajak ngaji. Pergi maghrib ngaji, dah seronok ngaji. Pergi isyak ngaji lagi, boleh lah mam. Ngaji, seronok pula ngaji. Sampai pergi isyak ngaji. Balik-balik bini tanya, pahal lambat. Siap agak kening lah, pahal. Ingat rumah hotel. Boy, hayat kau. Abang tadi mengaji. Baca pun berterabur ngaji. La ilaha illallah. Sakit hati suami. Luluh tu. Abang tadi baca dengan imam sampai lepas maghrib, lepas tu pergi syak ngaji lagi. Ini mesti kena kopi ni. Mulut kau. Esok tu pergi surau, muka tak elok lagi. Imam tanya, malam ni kita ngaji lagi tak? Tak dapat lah mam. Semalam dah kena sound tahu mam. Habis macam mana ni? Nantilah, tunggu dah lupa-lupa, esok pun datang ngaji lagi. Bagi reda dulu. Oh iyalah. Malam tu bagi salam maghrib tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu balik. Sampai rumah bini sound lagi.
Cepat balik, tak semayang ke? La ilaha illallah. Dia tak semayang pula katanya. Orang lelaki kena faham kita kalau balik awal, kalau bini cakap awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Ke mana tu? Awal lagi je kata tu. Lepas tu dah diam dah. Tak bunyi dah. Diamnya apa? Awak tak nak cakap dengan saya ke? Malah lah saya cakap kan abang keluar balik. Dia kata kan. Iyalah. Maksudnya tu pada-pada lah Kemudian sembahlah Allah, dirikanlah salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat dari harta kekayaan kamu, kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara pada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Suruh salat, suruh puasa, begitu juga suruh tunaikan zakat dari harta kekayaan kamu. Itu sebab PPZ ada ni. Bertuah lah tuan-tuan. PPZ datang sini. Tak payah kita pergi ke tempat dia. Selesaikan kat sini hari ni. Lurut dan segala omeh tu semua. Pap sudah kira pun. Tengok berapa banyak omeh sini. Cek kira. Ni yang saya pakai hari-hari 5 kilo. Kau bayangkan. Yang tersimpan tu tak terbawa. Mengengkeh. Sebuntil lagi ada omeh kat rumah lah. Cek kira berapa. Macam tu lah. Iya, kita nampak macam main-main, tapi itulah punca perempuan banyak masuk neraka. Sebab tak bayar zakat. Omeh zakat barang ni, omeh perak ni, kita tak bayar. Cecenia rebeh jalan tak terdaya. Iya, cakap betul. Kita tak kira, kita alah sikit sangat. Kita dah timbang belum? Suruh kira bagi puas hati. Setiap negeri lain dia punya kiraan dia. Dekat Kepung mungkin lain sebab kawasan dia terkepung. Tadi bincang kan kursi satu penduduk tadi kan, kawasan ni keliling ni dia lain. Yang sana belakang sana dah KL, dah Selangor, sini KL, nama pun Kepung kan. Tapi tak adalah, maksudnya kira lah. So orang besar zakat dah ada ni, so kira bawa omeh yang ada kat rumah tu kan, so kira kan. Saya pun tak pada mana sendiri dah, saya so kira kan. Puasa jaga kan, ibadah kita jaga. Kita ni sama kan semua. Tak ada lebih dia ni handa, dia ni apa, tak ada. Semua dunia tu. Samsul Debat gelaran tu dunia tu. Tu sebab saya kata kalau letak dalam banner penceramah hari ni Saudara Syamsul Debat, SDR, senior doktor. SDR, Saudara Syamsul Debat, SSD. Ini letak Ustaz Syamsul Debat, USD. Mahal tau. US dollar, takut tak boleh bayar. Biar dia jadi saudara je kan. Sana. Saya berapa kali dapat datuk, tapi saya tak pakai. Tengok orang pakai datuk pun orang bertikai kan. Tak pernah orang bertikai kan. Masa bila dia dapat saudara tu, tak ada orang bertikai. Aduh, lama lah kau dia. Aduh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari itu, dia bertanggungjawab atas segala apa yang kamu kerjakan. Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Hati-hati. Kadang-kadang bergaduh untuk bodoh tak ada apa-apa. Kan? Bergaduh sebab tahlil, la ilaha illallah. Bergaduh sebab pergi kubur, lah. Bodoh baik buat lah. Tak usahlah poning-poning kepala. Kan? Orang poning ni tuan-tuan, kalau kita lawan sampai ke sudah. Tu sebab saya tak ada lah lawan dengan orang poning-poning ni. Lawan orang poning, kita pun poning sama. Kan? Tahlil ni tuan-tuan nak zikir lah. Tu ya. Kan? Bukannya paksa, bukan wajib. Yang wajib, kalau kita mewajibkan tu tak boleh. Kan? Jaduh tu. Macam-macam lah tuan-tuan. Kemudian sesungguhnya aku tinggalkan, wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, dan seandainya kamu berpegang pada kedua perkara ini, maka
kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran ada, sunnah Nabi pun Nabi tinggalkan untuk kita. Bila Nabi tinggalkan sunnah, kita kena ikut. Sebab faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Contoh yang paling senang, sunnah yang paling senang apa? Makan buah tamar. Sebab apa? Sunnah makan buah tamar. Kau nak ikut topat lagi tinggi poin ni, kurma Nabi, bukannya ayam masak kurma. Itu kira mentah darah nama tu. Ni kurma, buah tamar. Paling bagus up sikit, kurma ajwa, kurma Nabi, kurma ajwa alia. Macam tu dek. Kalau hari-hari makan boleh nipih tu rambut tu. Botak bukan sebab dia rasa harga mahal. Bukan sebab dia apa dah, rasa tak ada masalah, dah sadap. Mahal sekarang ni kan. Tapi ramai yang sanggup beli. Hari ni tak ada masalah lah kan, beli tak ada masalah. Ustaz, mic dah habis. Kau dah mula beli semula ke? Tak ada lah. Kan? Jadi apa lagi? Itu makan. Apa lagi? Minum air masak. Nabi pun minum air kosong. Air masak tu sebabnya masjid surau jarang hidang saya kopi ais. Air kosong bagi tang somban datang tu. Kosong bagi. Sebab sunnah Ustaz. Makan, minum sunnah. Ada satu lagi sunnah. Tak makan, tak minum pun sunnah. Iaitu puasa. Puasa sunat. Puasa sunat. Kita buat Isnin Khamis. Ataupun puasa Yaumul Abid. Iaitu puasa hari putih. Ataupun puasa Rejab. Ataupun puasa bulan Syakban, separuh Syakban kan. Tak kisahlah. Puasalah, kita buat puasa-puasa yang kita tahu. Puasa Arafah tu kita buatlah puasa tu. Buatlah puasa kita tahu. Buat. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Sebab Nabi kata, siapa yang hidupkan satu sunnah aku, satu yang Nabi kata. Standardnya rendah. Dia sayang umat dia, tak nyusahkan umat. Dapat buat satu. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Nabi tak kata siapa yang hidupkan 10. Siapa yang hidupkan 5 boleh. Tak. Satu. Pilih satu. Pakai wangi-wangian pun sunnah Nabi. Dan nak capai yang lagi baik lagi, kita siap tanya kawan kita, okey tak bau ni? Keras sangat lah yang ni. Yang ni okey, ni lembut. Aku suka bau ni. Jadi kita dah tanya orang sebab nak pilih yang terbaik. Sebab Nabi pun pakai yang terbaik. Macam tu. Apa lagi? Lagi sunnah Nabi yang senang. Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam. Sebab apa? Nabi bagi salam. Hukum bagi salam apa? Sunat. Hukum jawab salam wajib. Tapi ada salam-salam yang tak perlu jawab. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Tak jawab. Memain ni, menggatal kan, kepiwit kan. Tu tak perlu jawab. Yang kedua, salam di tanah perkuburan. Kita tak mau mendengar pun jawapan dia. Assalamualaikum, salam. Lama tak nampak. Menyaut dalam kubur. Kan? Kemudian apa? Salam di RNR. Dia pergi ke toilet tu, RNR, dia punya riang dia dapat koncing daripada tadi tahan. Assalamualaikum semua. Dalam toilet tu. Menaran kawan tu menjawab, salam. Katakan. Satu lagi, salam imam di penghujung solat. Tak perlu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dia ulak menang imam. Salam mam. Dia kata, tak kajut imam tu. Jangan jawab. Kemudian apa lagi? Senyum. Nabi juga senyum. Kita pun senyum lah. Ya, orang perempuan nampak suami senyum, dapat pahala besar. Memandang wajah suami dengan wajah yang menyenangkan, maka dapat pahala. Balik nanti buat. Suami balik tengok. Suami pun je, kau tengok aku ke? Tengok abang lah, siapa lagi?
Anak-anak semua mesti kau salam mak kau, rasa tak lama dah ni. Dia terbiat agaknya kan. Tak, senyum lah, senyum. Nabi pun senyum. Nabi pernah seorang fakir miskin datang bawa buah bagi Nabi. Fakir ni bawa buah, dia bagi Nabi. Rasulullah, kau sudi tak terima hadiah buah daripada aku ni? Nabi kata Alhamdulillah. Nabi pun makan. Kau suka ke ya Rasulullah? Nabi senyum je, Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Lagi Nabi suap lagi, senyum. Kau suka Rasulullah? Nabi kunyah lagi, habis buah tu. Berlalulah fakir ni tadi dengan gembira. Berhampiran dengan mereka ada sekumpulan sahabat. Dia nampak Nabi makan. Biasa dia ajak kita, hari ni tak diajak kita makan sama. Maka sahabat pun okey lah kat Nabi. Ya Rasulullah, biasa kau ajak kami, kenapa hari ni kau tak ajak sampai hati? Nabi jawab, ketahuilah sahabat-sahabatku, sesungguhnya buah tadi tu masam. Kan, aku takut kalau aku ajak kau makan kan, kau tak boleh tahan mulut kau, terlopeh dekat mulut kau tu masam. Sekarang kau cik hati fakir tu yang aku tak nak. Dan yang keduanya, ketahuilah, percayalah, aku tak sanggup melihat sahabat aku makan buah yang masam. Nampak? Dalam satu perbuatan senyum, Nabi jaga dua pihak. Jaga fakir ni tadi dan jaga hati sahabat dia. Nampak? Senyum. Pernah satu ketika seorang sahabat tengah seronok bercerita dalam satu halaqah ni, cerita-cerita. Dia tak sadar Nabi kat tepi tu, dia badan dia besar, dia tak sadar dia himpit kaki Nabi. Nabi senyum, Nabi dengar cerita dia. Sebab Nabi tak nak togorkan terpotong steam cerita kawan dia tu. Nabi biar je. Kan? Kalau kita lah, kau nak cerita-cerita lah, kau himpit kaki aku ni, pahal lah tu kita. Nabi tak macam tu. Nabi biarkan. Nabi lalu kat kawasan tu, ada makcik tua tu maki hamun Nabi hari-hari. Makcik buta maki hamun Nabi hari-hari. Sahabat yang melotong-lotong, tubuh dah marah. Nabi kata sabar, biarkan. Nabi kata. Selang beberapa minggu, Nabi tengok dah tak ada makcik tu. Mana pergi makcik tu? Padan muka Rasulullah dah sakit, terbaring, tak boleh bangun. Jangan, Nabi kata, jangan buat macam tu, tak baik. Nabi kata. Nabi bila pergi lah ke rumah orang tua tu, dia suap orang tua tu makan. Tu Nabi kita. Suap orang tu makan. Setelah kematian, setelah kewafatan baginda, Sayyidina Abu Bakar tanya Aisyah, apa amalan-amalan yang biasa Rasulullah buat semasa hidup? Dia buat itu, buat ni, buat ni. Salah satunya dia pergi rumah orang tua tu, dia suap makan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun pergilah ke rumah orang tua tu, dia cuba. Dia ambilnya roti. You know what I mean by roti? Ataupun orang Kepong sebut sebagai bread. Tak baru faham. Dia ambil roti tu, dicocah dalam air, nak lembutkan roti tu, kena disuapkan dengan perlahan-lahan dan cukup cermat oleh Sayyidina Abu Bakar. Bila suap masuk dalam mulut orang tua tu, dia keluarkan balik. Mana dia orang yang suapkan aku tu? Dia suap lagi lembut daripada yang kau suap ni. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Aku rasa aku suap lembut dah. Tapi Nabi rupanya suap lagi lembut lagi dengan tahap hari-hari makan cacian dan makian perempuan ni. Cuba kalau kita dapat peluang menyuap orang yang maki hamun kita setiap hari, bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Agak-agak kalau pakai sudu tu diradak sampai ketokak tu, mampu senang hati. Tidak agak macam tu lah. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi balas dengan kasih sayang. Kan? Itu dia. Orang berkasar dengan kita, pi lantak dia lah. Balas dengan kasih sayang. Dengan adik-beradik, biasalah adik-beradik dia tak puji abang Adik-adik tu kadang macam-macam, tak jaga hati abang Abang tetap datang kenduri adik tetap bagi hadiah ke adik Macam tu lah. Macam tu Nabi aja. Main lagi. Menyakitkan hati alung tak habis-habis. Kan macam tu orang kita ni, macam tu lah. Adik-beradik beraduk. Asyik-asyik adik je nak ngalah. Contoh kan. Sabar. Memang macam tu Nabi ajar. Dah nama pun orang. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang, torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari ujian dan dugaan. Sabar. Bacalah hikmah. Adalah kebaikan Allah nak bagi kat kita. Sabar. Itu yang Nabi ajar kita.
Kemudian bersyukur. Nabi ajar kita syukur. Belajar syukur. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Contoh lah. Syukur Alhamdulillah ada ceramah hari ni tak payah pergi jauh pek tengok ada dokek tak sampai tidak ambil gambar ke tu kan. Serba nak capek dah tu. Tak adalah contoh. Boleh gambar togak RM10. Gambar rabah RM15 kan. Masuk dalam tabung surau kan. Iya kan. Syukur Alhamdulillah elok cuaca hari ni. Nabi pernah satu ketika Nabi lapar. Nabi cari makan mana pula? Cari makan. Sompak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau apa kau Bakar? Aku lapar. Sambunglah dengan aku. Mari kita cari makanan. Kau sompak dengan Sayyidina Umar. Kau kenapa? Aku lapar Rasulullah. Sambunglah, kami pun tengah cari makanan ni. Mari. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai ke rumah Abu Ayyub dia bagi salam. Assalamualaikum. Dia kata waalaikumsalam. Apakah gerangannya? Ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku. Kami lapar. Ada tak makanan kat rumah kau? Wahai Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi kata Alhamdulillah. Nabi baca Bismillah. Nabi makan buah tamar. Nabi minum air masak. Dan Nabi sambung. Nabi kata Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabb bika hadis. Setiap nikmat Tuhanmu naklah kamu sebut. Kena sebutlah Alhamdulillah. Terima kasihlah PPZ Mawib kerana sudi buat program kat tempat kami. Alhamdulillah datang PPZ hari ni. Asyik ada hadiah lagi. Banyak kali dah. Kan saya pergi PPZ ni memang banyak bagi hadiah yang grand-grand untuk orang yang datang. Penceramah tak berapa lah. Kan iyo. Geram tengok cenderah hati tu kan? Tapi rezeki syukur Alhamdulillah. Hujan pula hari ni, dah berapa hari panas macam tu sebut Alhamdulillah. Selesai kenduri anak dengan ayahnya serentak. Kenduri nak pergi umrah. La ilaha, apa ni? Cuba jangan sangka buruk. Perempuan ni cepat betul sangka-sangka lah. Apalah salah kan? Perempuan kan? Betul tak? Apalah salahnya kalau dah rezeki kan? Dapat pergi umrah sekali. La ilaha illallah. Bersangka-sangka lagi tu. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang 12 Allah beritahu janganlah sekali-kali kalian berprasangka kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Faham? Orang perempuan kena ingat tau. Pernah satu ketika Nabi digambarkanlah akhirat nanti. Nabi ni bawa yang umat dia nak masuk dalam syurga ni. Tiba-tiba terdengar bunyi yang kuat betul. Bingit bunyi. Bunyi apa? Bunyi nauman api neraka. Kuat betul bunyi tu. Macam nak pecah ke kenang telinga. Tapi masalahnya jarak perjalanan antara api neraka tu dengan umat Nabi dengan Nabi 700 tahun perjalanan. Bunyi dia macam tu. Maka Nabi sebut, demi umatku yang bersalat, berpuasa, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin okey api tu. Makin Nabi halau, makin okey. Makin Nabi halau, Nabi okey. Makin okey. Kemudian datang Jibril bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini. Kau ziruskanlah, kau siramkanlah kepada api itu. Segelas air. Maka Nabi pun ambil, Nabi siramkan. Reda api tu dengan izin Allah. Segelas air. Nabi pun tanya, wahai Jibril, air apa yang kau bagi kat aku tadi tu? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Soalan bocor. Orang perempuan mulai hari ni berhentilah menangis sebab jantan. Tak ada pedah dah. Menangis sebab drama, tak ada pedah dah. Menangis sebab hilang barang, tak ada faedah dah. Menangis biarlah kerana Allah. Faham? Menangis itu insurans. Diharamkan api untuk menjilat tubuh badan yang mengalir air matanya kerana Allah. Faham? Faham perempuan? Mulai kau ni. Orang perempuan mulai hari ni ingat, menangislah kerana Allah.
Dengan suami itu kita sabar je. Ya, sabar. Kita ni senang masuk syurga, cuma kita yang tak nak. Apa suami nak lepas ni setuju je. Faham? Jangan nak lagi dah nangis kerana lelaki. Faham? Mana apa yang lelaki nak lepas ni setuju je. Faham? Ngeleng ni cucu ni orang ngeleng ni. Puas waktu dah tak mahu dah. Betul bagi ayat tu. Tak mahu dah kan. Dah gurau ya. Lepas ni adalah WhatsApp sampai kat musim surau. Jangan ajak dah percamahan ni. Menghasut tu. Menghasut tu kan. Allahu Akbar. Tak apalah bahagia kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, maka dah sampai dah time. Jadi apa-apa pun ingat pesan Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu tak sah lah kerja-kerja kayu. Kalau kerja kayu bila tak selesai. Saya nak tanya, kayu tu berapa bu kayu? Cuba. Kayu tu berapa? Kayu lah. Kalau orang tu rasa dah kayu, rasa dia nak kerja ke tak? Saya nak tanya. Tak ada kan? Kalau kerja relax, dah kayu, relax lah. Betul tak? Orang yang miskin, yang susah yang kena kerja. So saya nak tanya, kayu berapa? Saya nak tanya, 200,000 kayu tak? Orang perempuan, kak, nak tanya. Yang baju hitam, tudung hitam yang tengah berfikir, cicinya, nak tanya. Kak, 200,000 kayu tak? Aku tanya dia, tanya kau. Kak, 200,000 kayu tak kak? Tak, apa tu perempuan? 200,000 tak kayu tak tu dah? Kan? Ni yang pakai baju vest surau ni. Duduk depan lah. 300,000 kayu tak? Tak boleh tu. Orang lelaki 50,000 pun alhamdulillah. Dia 300 pun tak habis. Mak dah tu. Tak ada nak tunjukkan tak pernah selesai kan. Tapi Nabi pesan apa? Cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata. Dan Nabi juga sebut kekayaan itu macam mana. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Apa maksud berkat rezeki? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi, siap boleh bayar zakat, siap boleh sedekah. Itu berkat. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit cukup, banyak siap boleh sedekah. Tapi kalau orang tak berkat, sikit tak cukup, banyak tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, rumah tangga bahagia. Memang ada masalah sikit-sikit tu biasalah, tapi boleh settle. Kan? Rumah tangga bahagia. Laki balik tak pernah tak bawa balik kuih. Kuih kari pap kenduri. Kuih kari pap surau tadi dibungkus bawa balik tu. Kan? Kan? Nah, sandap kari pap tu tadi. Beria aku ngulang kan tadi. Walaupun banyak lubang angin daripada inti. Nah, tapi syukur. Kan? Dah lah payah cek kedai kat sini. Nampak tu kedai Cina je. Poning pula aku. Sampai sini si lama lepeh. Aduh, hai. Tapi syukur. Saya ni macam alam sekitar. Saya sebutlah apa yang ada tadi. Kan? Tapi sadap. Kuih dia sadap. Kuih tadi sadap. Ya. Pada tahu PPZ nak datang, seserbat nak datang, carilah si lemak yang kambung sikit. Kuang-kuang tolong mata kabau. Letak kek tadi tuan pengusi penduduk ni letak dia kek pinggan. Terjangkit kek kipeh tadi ke mana? Mana? Antara abang bayangkan tu. Tak adalah cerita ya. Ya. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki. Anak kita dia berjaya dalam bidang dia, dalam akademik, dalam bidang kemahiran, tak nyakit hati mak ayah. Kalau sampai ketua mak sakit dia yang bolo. Itu untuk murah rezeki kat tu. Yang keempat. Kau tak faham lah kan? Yang keempat, suasana di tempat kerja, suasana dengan masyarakat, dia senang dengan orang-orang, senang dengan dia. Yang kelima, apabila dia mudah untuk mentaati perintah Allah. Bila kata suruh bayar zakat, senang ya. Tak boleh cek.
Bah, tak apa, saya buatlah PZP ni, potongan zakat berjadual, berisi orang. Nah, senang cerita. Ini alah zakat ni banyak cerita pula. Tu susah tu. Ada tanda keberkatan rezeki tu ada masalah. Yang keenam, apabila rumah kita sering kali dizarahi, ada je orang datang rumah, tu pun tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee, tu tak termasuk. Tu kau yang order tahu. Tu kau yang order. Tu tak kira. Berkat mah kita bangun hari datang, tu kau yang order, tak kira. Ni datang rumah ziarah, bagi makan kari pap angin tadi kan, bagi. Dan yang ketujuh, mulut Samsul Debat ni besar betul. Yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan kita kerjalah apa yang Nabi ajar kita ni. Dunia ni sementara, kerjalah kejayaan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jadi rasa cukup sekadar itu. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak berjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang di laut, sampan kelok budi ke Tanjung. Hati terkenang belum menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput, rasa nak junjung.